Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada anak-anak sekalian. Selamat kembali semula untuk PDPR kita pada hari ini. Bagi mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan, pendidikan khas tingkatan 3. Sebelum kita memulakan sesi PDPR kita pada hari ini, kita lihat dulu tajuk pembelajaran kita. Tajuk PDPR, kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan. Bagi standard kandungan dan pembelajaran, anak-anak boleh baca selepas ini. 3.3 melakukan senaman daya tahan otot dengan lakuan yang betul. 3.4 melakukan senaman daya tahan dan kekuatan otot dengan lakuan yang betul. Standard pembelajaran 3.3.1 melakukan senaman meningkatkan daya tahan otot. 3.3.2 melakukan senaman meningkatkan daya tahan otot yang dirancang berdasarkan prinsip FIT. 3.4.1 melakukan senaman meningkatkan kekuatan otot. 3.4.2 melakukan senaman kekuatan otot bagi mendapatkan ulangan maksimum bagi diri sendiri. Jom, mari kita belajar. Daya tahan otot. Daya tahan otot membawa maksud keupayaan otot melakukan sesuatu aktiviti secara berulang-ulang dalam jangka masa yang panjang. Seperti yang anak-anak lihat di dalam gambar, terdapat beberapa aktiviti seperti di stesen 1, tekan 2B, stesen 2, half squat, stesen 3, bangkit 2B, stesen 4, lunges. Bagi stesen 1 tekan 2B, ia menggunakan otot triceps. Sementara di stesen 2, half squat, menggunakan otot quadricep. Bagi stesen ketiga pula, aktiviti bangkit 2B menggunakan otot abdominal. Dan di stesen 4, aktiviti lunges menggunakan otot gluteus maximus. Seperti yang anak-anak lihat di dalam gambar, ia merupakan contoh jadual senaman daya tahan otot mengikut prinsip FIT. Okey, mari kita lihat pada minggu pertama, pada hari Selasa, sesi pertama. Intensitinya rendah, melakukan 2 set. Masa 60 saat. Type of exercise, tekan 2B, bangkit 2B, half squat dan lunges. Rabu, sesi kedua, intensitinya rendah iaitu 2 set. Masa 60 saat. Type of exercise, tekan 2B, bangkit 2B, half squat dan lunges. Bagi hari Khamis, sesi ketiga, intensitinya sederhana. Lakukan 3 set, masa 60 saat. Aktiviti yang dilakukan, tekan 2B, bangkit 2B, half squat dan lunges. Kita lihat pula pada minggu kedua. Hari Selasa, sesi keempat. Intensitinya rendah, hanya 2 set sahaja. Masa 60 saat. Dan type of exercise, tekan 2B, bangkit 2B, half squat dan juga lunges. Hari Khamis, sesi kelima, minggu kedua. Intensitinya masih sederhana. Lakukan 3 set masa 60 saat. Aktiviti masih sama tidak berubah, iaitu tekan 2B, bangkit 2B, half squat dan juga lunges. Dan pada hari Jumaat sesi 6 minggu kedua,
Intensitinya sederhana. Lakukan 3 set dengan kiraan masa 60 saat. Aktiviti masih diteruskan seperti tekan tubi, bangkit tubi, half squat dan juga langis. Bagi minggu ketiga pula pada hari Isnin sesi ketujuh, intensitinya rendah, hanya 2 set sahaja dan masa diambil 60 saat. Aktiviti yang dijalankan tekan tubi, bangkit tubi, half squat dan juga langis. Dan hari Selasa sesi ke-8 minggu ketiga, intensitinya sederhana iaitu 3 set sahaja, masa 60 saat. Aktiviti tekan tubi, bangkit tubi, half squat dan juga langis. Dan minggu yang ketiga, Rabu, sesi ke-9, intensitinya sangat tinggi, lakukan 4 set dengan kiraan masa 60 saat dan aktivitinya iaitu tekan tubi, bangkit tubi, half squat dan juga langis. Minggu keempat pada Isnin, sesi ke-10, intensitinya sederhana, 3 set, masa masih 60 saat. Aktivitinya tekan tubi, bangkit tubi, half squat dan juga langis. Hari Khamis sesi ke-11 minggu keempat. Intensitinya sederhana, 3 set sahaja. Masa 60 saat, aktiviti masih sama, tekan tubi, bangkit tubi, half squat dan juga langis. Sementara pada minggu keempat hari Jumaat sesi 12, intensitinya sangat tinggi iaitu 4 set. Masa 60 saat dan aktiviti yang dijalankan tekan tubi, bangkit tubi, half squat dan juga langis. Okey, cikgu akan terangkan apakah maksud set. Set ialah satu pusingan bagi keempat 4 stesen. Lakukan ulangan lakuan semaksimum mungkin di setiap stesen dan bergerak ke stesen sebelah dalam masa 15 saat. Setelah lengkap satu set, rehat selama 1 minit sebelum memulakan set kedua. Kekuatan otot. Kekuatan otot bermaksud kemampuan sesuatu otot untuk mengangkat beban atau mengatasi rintangan dengan menggunakan daya yang maksimum. Angkat tumit ataupun calf raises sesuai dilakukan bagi menguatkan otot gastrocnemius. Buka kaki seluas bahu, perlahan-lahan naikkan tumit sehingga berdiri di atas jari kaki dan turunkan semula. Dalam kiraan 3, secara perlahan-lahan naik dan turunkan tumit. Ulang lakuan antara 15 hingga 20 kali. Otot gastrocnemius ataupun otot betis. Yang kedua, plank. Plank memerlukan kekuatan otot biceps, triceps dan rectus femoris. Lakuan ini perlu dikekalkan selama 1 minit dan ke atas bagi mendapatkan keberkesanannya. Otot abdominal merupakan perut. Squat. Squat merupakan aktiviti yang dapat meningkatkan kekuatan otot kaki, meningkatkan flexibility dan meningkatkan keseimbangan. Posisi A dan posisi B perlu dilakukan secara selang-seli sekerap mungkin bagi meningkatkan kekuatan otot seperti ditunjukkan di dalam gambar. Otot quadriceps merupakan terletak di atas paha. Sedikit info, kenali perbezaannya. Daya tahan otot, kemampuan otot untuk melakukan aktiviti secara berulang-ulang. Kekuatan otot, kemampuan otot untuk melakukan sesuatu aktiviti dengan daya yang maksimum.
Bagaimanakah caranya untuk mengira ulangan maksimum bagi senaman kekuatan otot? Ulangan maksimum atau repetitions maksimum ialah bilangan berat maksimum yang mampu diangkat dalam satu percubaan lengkap. Ulangan maksimum boleh dikenal pasti berdasarkan kemampuan seseorang mengangkat beban tertentu secara berulang kali. Berikut merupakan formula untuk ulangan maksimum. Ulangan maksimum sama dengan X kg darab dengan 1.1307 tambah 0.6998. Contohnya seperti dalam gambar, Ahmad dapat mengangkat pemberat sebanyak 5 kg bagi 5 kali ulangan senaman squat. Maka perkiraan adalah ulangan maksimum sama dengan 5 kg darab dengan 1.1307 tambah 0.6998. Jadi, ulangan maksimum Ahmad ialah 6.35 kg. Ini bermakna Ahmad bersamaan dengan 6.35 kg. Sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita akan berjumpa lagi. Jangan lupa untuk menyiapkan latihan yang telah diberikan oleh guru. Jaga diri anda. Sekian, terima kasih.